الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا عليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pengurusi majlis dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk bab ma jaa fil jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab berkaitan dengan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bab ini, betul kan bab ni? Ada tertinggal. Betul Ustaz. Okey. Dalam bab ini Imam At-Tirmizi mendatangkan 3 hadis, iaitu hadis daripada Qailah binti Makhramah, Abdullah bin Zaid dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pertama sekali hadis an Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idunil qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati fa ur'idtu min al-faraq. Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid dalam keadaan beliau duduk dengan duduk qurfusa, dan dia berkata, ketika mana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan penuh khusyuk, uraitu minal faraq, aku takut, aku menjadi takut dan gemetar, bergetar aku kerana ketakutan, menggigil aku kerana ketakutan. Jadi di sini Qailah binti Makhramah menceritakan salah satu daripada cara Nabi SAW duduk, iaitu duduk yang dinamakan qurfusa. Qurfusa ini duduk cara macam mana, dan dia dinamakan juga dengan nama ihtiba. Salah satu daripada duduk qurfusa ni qurfusa ni ada 2 jenis duduk. Dia terbagi kepada 2 jenis. Salah satunya dinamakan ihtiba, iaitu seorang yang duduk di atas punggung dia dengan mengangkat kedua kakinya. Dia angkat dua kaki, duduk di atas punggung, angkat 2 kaki, wa yadumu fakhidhaihi ila batnih. Lutut dia digabung, dirapatkan ke perut. Angkat kaki, lutut lutut rapat ke perut. Maknanya kaki dia diangkat ke hadapan. Angkat kaki ke hadapan, pegang tangan. Walakin yahtabi biyadaihi, pegang dengan tangan, duduk qurfusa. Mungkin itu dinamakan ihtiba. Kalau saya mungkin boleh buat contoh sedikit, duduk begini. Duduk dengan punggung, mungkin. Okey, duduk dengan punggung, kemudian diangkat kaki, angkat kaki, kedua tangan pegang. Kaki dia, lutut dia dirapatkan kepada perut, kemudian 2 belah tangan dia pegang lutut. Itu salah satu duduk yang pernah dilihat oleh para sahabat Nabi
melakukannya duduk qurfusa. Dan yang kedua, duduk qurfusa ni jenis yang kedua, dia duduk di atas dua kaki. Dia lipat kaki dia, dia duduk di atas dua kaki. Wadi'an yadai tata ibtai. Duduk di atas dua kaki, wa yajma'u rukbatai, dan dua lutut dia dirapatkan. Wa yadummu batnahu ila fakhidhai. Perut dia dirapatkan ke lutut. Wadi'an yadaihi tahta ibtai. Meletakkan tangan dia di bawah bahu. Maknanya duduk dalam keadaan melipat tangan bawah bahu. Yang tadi kaki dilipat. Duduk di atas kaki. Duduk di atas kaki, tangan di atas bahu. Tangan di bawah ketiak. Tangan di bawah ketiak. Maknanya duduk dalam keadaan kemudian ini pun diangkat. Angkat lutut begitu. Dilipat, letak tangan di bawah ketiak, letak tangan di bawah ketiak, kemudian lutut dia dirapatkan ke perut, duduk di atas dua kaki. Ini salah satu daripada cara duduk, dan inilah yang dimaksudkan kata Syekh Qasim Nuri, jenis yang kedua inilah yang dimaksudkan dalam hadis ni, qurfusa, maknanya duduk begitu. Dalam keadaan khusyuk. Nabi bertadabbur ketika itu. Dan sahabiah yang melihat, yang bernama Qailah ini, dia melihat ketika itu, dia tengok Nabi penuh khusyuk, dia jadi takut. Bimbang dia mengganggu Rasulullah SAW yang tengah khusyuk. Mungkin tengah khusyuk berzikir ataupun tengah khusyuk menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haddatsana hadis daripada Abdullah bin Zaid, iaitu daripada Abbad bin Tamim, daripada pak saudara dia. Pak saudara dia iaitu Abdullah bin Zaid. Lepas tu kalau kita tengok dalam teks Syama'il, dia sebut an Abbad bin Tamim an ammihi radhiyallahu anhu. Daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya. Iaitu bapa saudara tidak disebut dalam matan, dalam sanad secara jelas namanya. Cuma ulama yang mensyarahkan hadis ni menyebut yang dimaksudkan dengan pak saudara dia iaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wa wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Maksudnya ia melihat Rasulullah SAW tidur mustalqiyan. Melihat Nabi dalam keadaan terlentang, terbaring di dalam masjid dan meletakkan salah satu kaki dia di atas kaki yang lain. Mana tidur baring dalam keadaan kaki dia bersilang di antara satu sama lain. Itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Maksudnya apabila adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid, dia duduk dalam keadaan ihtaba bi yadayhi, diterjemah situ memeluk lutut dengan punggung kakinya diikat baju. Ihtaba bi yadayhi, dia pegang dengan dua tangan dia lutut. Mana duduk dalam masjid dalam keadaan memegang dua lutut, itu salah satu daripada cara ketika yang dilakukan oleh Nabi, cara duduk Nabi ketika berada di dalam masjid. Cuma duduk yang dinamakan ihtiba ini ada larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu larangan duduk sedemikian rupa ketika sedang mendengar khutbah. Mana sedang mendengar khutbah, angkat lutut pegang gitu, itu
ada diriwayatkan satu sejenis duduk yang dilarang ketika itu. Tapi ketika selain daripada khutbah, Nabi pernah lakukannya. Dan dalam riwayat yang lain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati muhtabiyan bi yadihi hakadha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihtibak. Dalam keadaan ihtibak, dipegang dengan tangan dia ke lutut ketika duduk di hadapan Kaabah. Maknanya dalam Masjid Haram di hadapan Kaabah, Nabi pernah duduk dalam keadaan mengangkat lutut dan tangan memegang lutut. Itu dinamakan ihtibak. Cuma duduk sedemikian rupa dilarang ketika mendengar khutbah sahaja. Dan ada beberapa faedah yang disebut oleh syurahul hadis. Di antaranya, ulama menyatakan cara duduk Rasulullah pelbagai. Ada kala duduk ihtibak tadi, ada kala dia berbaring, ada kala dia duduk di iftirash. Itu pelbagai. Dan Nabi menyatakan bahawa dia ni duduk dengan jilsatal abdi, duduk seumpama seorang hamba. Mana Nabi tidak duduk dalam keadaan duduk orang yang sombong. Cara orang sombong duduk itu Nabi tidak lakukan. Itu disebut oleh ulama sebagai tawsi'atan ala ummati, sebagai kebebasan kepada umat dia. Maknanya boleh nak duduk begitu dan boleh nak duduk begini, selagi mana dia merupakan jilsatal abdi, maknanya tidak ada unsur kesombongan ketika duduk. Okay, habis bab ni. Bab yang seterusnya, bab maja'a fi tuqati Rasulillah, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke bantal di sisi kiri tubuh baginda. Maknanya letak bantal belah kiri, Nabi bersandar ke sebelah kiri. Letak bantal belah kiri, di dinding di belah kiri, maknanya adalah dinding ke ada sesuatu, letak bantal, Nabi bersandar di sebelah kiri. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama menyatakan letak bantal belah kiri ni bukan dia Jabir dia nak menerangkan keadaan ketika Rasulullah ketika dia melihat Rasulullah, bukan nak bagi tahu bahawa itu satu-satunya sunnah Nabi, nak bersandar mesti bersandar belah kiri, tidak. Tapi ketika itu dia lihat, dia sebut peristiwa ataupun perkara yang dia lihat. Sebab tu dia disebut sini hadza li bayanil waqi' la li taqyid fa yajuzu littika 'alaiha yaminan wa shimalan. Boleh, maknanya boleh ke kiri ke kanan, nak nyandar ke belah kiri, nak nyandar belah kanan, nak nyandar belah kiri, itu bebas. Cuma Jabir pernah melihat Nabi bersandarkan satu bantal di belah kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah, daripada ayahanda beliau Abu Bakrah. Abu Bakrah iaitu Nufai bin Harith bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an qala wa shahadatu zur atau qaulu zur qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kamu aku bagi tahu kepada kamu dosa-dosa yang paling besar?
Sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dan derhaka kepada kedua orang tua. Dan selepas pada itu Nabi duduk. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Dia duduk dan dia bersandar. Muttaqi, dia bersandar. Jadi di sini bersandar, duduk bersandar tidaklah merupakan satu sifat orang takabur kerana Nabi lakukan. Tapi yang Nabi sifatkan duduk bersandar adalah sifat orang takabur, iaitu makan. Makan dalam keadaan bersandar. Itu sifat orang yang takabur di zaman itu. Kita zaman sekarang ni, kita tengoklah. Benda ni boleh berubah mengikut berubahnya uruf. Bila uruf kita dah tidak menganggap perkara tu takabur, duduk atas kursi, memang ada kursi yang bersandar. Duduk atas kursi bersandar makan, itu tidaklah orang tak anggap takabur dah zaman sekarang ni. Tapi kalau dulu memanglah bukannya senang nak ada kursi yang ada yang bersandar. Makan dalam keadaan menyandar, itu sikap pembesar-pembesar yang sombong di zaman dulu. Tapi bersandar ketika bercakap, ketika biasa ni, Nabi ketika mana Nabi berucap menceritakan tentang dosa besar tadi, Nabi sebut dua. Nabi sebut syirik dan menderhakai kedua ibu bapa, dan lepas pada tu Nabi duduk dan ketika itu Nabi duduk dalam keadaan bersandar. Kemudian Nabi menambah lagi wa syahadatu zur atau qaulu zur. Nabi tambah satu lagi, persaksian palsu ataupun perkataan yang dusta. Perkataan yang dusta yang menyebabkan memberi kesan yang buruk kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengucapnya, iaitu Rasulullah mengulang perkara tersebut hingga kami berharap laitahu sakat. Harap-harap Nabi berhentilah berucap. Maknanya Nabi mengulangi perkara yang sama, menekankan perkara yang sama, iaitu tentang syahadatuz zur, sehingga sahabat rasa bimbang, rasa takut. Biarlah Nabi, cukuplah setakat itu saja, tak perlulah ulang banyak kali. Ini menggambarkan bahawa syahadatuz zur ataupun persaksian palsu adalah suatu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk dalam dosa yang besar. Jadi duduk dalam keadaan memberi ucapan waktu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la amma ana fala akulu muttaqi'a. Adapun aku tidak makan sambil bersandar. Yang ni yang kita sebut tadi. Dan begitulah juga dalam lafaz yang lain, Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la akulu muttaqi'a. Aku tak makan dalam keadaan bersandar. Mana bersandar di sini yang ditafsirkan oleh ulama bukan sandar di belakang. Makan dalam keadaan sandar, dalam keadaan mengiring sedikit badan tubuh dia agak condong ke sebelah kiri ataupun condong sebelah kanan. Sandar, sengit sandar, sandar ke memang itu di antara cara orang-orang sombong. Dia tak duduk, dia bukan nyandar belakang. Nyandar belakang sebagaimana yang kita sebut tadi, bukannya sifat orang yang takabur. Bukannya cara orang takabur. Orang takabur ni duduk sandar, menyandar ke sebelah kanan ataupun menyandar ke sebelah kiri, yang nampak action tengah makan. Itu unsur takabur disekat daripada awal lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadah." Yang maksud, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas bantal. Mana bersandar ke bantal waktu ketika mana tidak makan. Tidak makan tak ada masalah. Ketika makan, dia merupakan sifat ataupun sikap orang yang sombong ketika itu. Okey, habis berkaitan dengan bersandar. Babu ma ja'a fi ittikai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan terjemah sini bertopang. Ittika ni iaitu Nabi berpapah. Dia berjalan berpapah dengan orang lain tolong pegang Nabi ketika berjalan. Apakah Nabi pernah berjalan berpapah dengan orang lain? Ini yang dia nak bincang. Tadi bersandar lain. Ini berpapah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qitriyyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Yang bermaksud pada satu hari Nabi SAW syakian, sakit. Nabi sakit, kemudian beliau keluar dengan berpapahkan Usamah bin Zaid. Berpapahkan Usamah bin Zaid. Salah seorang lagi yang memapah, kalau tak silap. Sayyidina Ali. Ketika itu beliau mengenakan pakaian dari daerah Qitr, saubun qitri, iaitu sejenis pakaian yang disebut naun minal burud fiha humrah walaha alam. Pakaian yang warna merah yang ada corak, Nabi pakai pakaian tersebut qad tawashshaha bihi, pakaian yang dia pakai di bahagian atas. Tawashshah ni mana macam berkelubung dengan dia, berselimut dengan dia. Fa shalla bihim, lalu Nabi mengerjakan solat bersama mereka. Jadi di sini nak bagi tahu Nabi pernah berjalan dalam keadaan dipapah oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ini ketika mana Nabi hampir wafatlah. Ketika fi maradi mautih, ketika Nabi hampir wafat. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tufiya fihi wa ala ra'sihi 'isabatun safra fasallamtu alaihi qala ya Fadl faqala ya Fadl qultu labbaika ya Rasulullah qala ushdud bi hadhihi al-isabati ra'si qala fa fa'altu thumma qa'ad fa wada'a kaffahu ala mankibi thumma qama fa dakhala fil masjid. Maksudnya kata Al-Fadl bin Abbas, dia kata saya masuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, sakit sebelum wafat baginda. Wa ala ra'si isabatun safra, di kepala beliau diikat dengan pembalut kuning. Ada Nabi sakit kepala, ikat pembalut kuning. Biasalah orang sakit macam-macam cara untuk nak mengurangkan kesakitan. Ikat sesuatu, mungkin ada air nak menyejukkan tubuh dan seumpamanya. Mana itu satu teknik perawatan yang dilakukan oleh baginda, ikat. Maka saya mengucapkan salam kepadanya. Kemudian beliau memanggil, wahai Fadl. Saya menjawab, labbaika ya Rasulullah. Saya datang, wahai Rasulullah, memenuhi panggilanmu. Beliau bersabda, ushdud bihadhil isabati ra'si. Mana kemaskan lagi ikatan di kepalaku ini. Macam nak tercabut ikatan pembalut kat kepalaku. Kemaskan lagi. Saya pun melakukannya. Kemudian Nabi duduk. Fa wada'a kaffahu ala mankibi.
Nabi meletakkan tangan beliau di atas bahuku. Mana letak tangan, summa qama, kemudian Nabi berdiri. Mana Nabi nak bangun, berpapah. Nabi nak bangun, Nabi pegang bahu Al-Fadl, barulah Nabi berpapah dengan Al-Fadl bin Al-Abbas, barulah Nabi bangun. Fadakhala fil masjid, lalu baginda masuk ke dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ni bagaimana Rasulullah dalam keadaan kesukaran pun, dalam keadaan sakit pun masih lagi ke masjid. Kita kadang-kadang bab masjid ini kita cuai dalam melaksanakan solat secara berjemaah terutamanya. Tapi Nabi dengan masjid memang apa yang Nabi sebut qalbuhu mu'allakun bil masajid, memang itulah yang diamalkan oleh baginda. Bahkan sebagaimana yang kita tahu, Nabi dengan masjid ni balik daripada musafir, nak pergi ke musafir mula dengan masjid. Itu sikap yang perlu kita contohi dan dicontohi oleh generasi sahabat awal dulu. Tapi kita ni bila kita tahu hukum, walaupun perkara itu perkara sunnah, bila kita tahu tak wajib, yang tu kita rasa ringan selalu. Kita tak rasa suatu kerugian bila kita meninggalkan salah satu daripada perkara yang ditekankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilat jari-jarinya sebanyak tiga kali. Dan dalam riwayat yang lain, kana yal'aqu asabi'ahu thalath. Nabi menjilat 3 jari dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan lagi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'aqa asabi'ahu thalath. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia makan makanan, dia menjilat 3 jari. 3 jari, jari mana? Jari ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Kerana makanan yang Nabi makan biasa menggunakan 3 jari. Kurma, roti, guna 3 jari saja. Bila guna 3 jari, jilat hujung jari. Sebab tu sunnah menjilat hujung jari. Tapi kita kalau kita makan nasi nak guna 3 jari payah. Kita biasanya makan nasi menggunakan 5 jari. Jadi bila menggunakan 5 jari, kita jilat hujung jari kita. Bukan kita jilat habis sampai tapak tangan. Kadang-kadang orang tu tengah-tengah makan dalam talang, orang lain makan lagi dalam talang, dia jilat habis. Sampai tapak tangan dijilat. Sebenarnya itu tidak menepati lagi sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi, oleh kerana makanan tu, cara Nabi makan hanya mengotorkan, hanya menyebabkan makanan menyentuh hujung jari saja, tak sampai ke tapak tangan. Sebab itulah kita kalau boleh, kita makan nasi sekalipun, kita menggunakan hujung jari. Jangan kita kaut dengan tapak tangan sekali. Menggunakan hujung jari untuk memudahkan kita mengamalkan sunnah. Kita jilat saki-baki makanan yang ada di hujung jari, dan hujung jari saja, kerana makanan tak melempah sampai ke tapak tangan. Tapi kalau orang makan gelojoh, memang makan banyak, satu suapan yang besar, memang dengan nasi pun kita boleh suap dengan suapan yang kecil untuk memudahkan kita mengikut sunnah Nabi, dan kita jilat hujung-hujung jari saja. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana fala akulu muttaqiya, adapun aku tidak makan sambil bersandar. Sambil bersandar, saya ingat tadi, sandar ke kanan ke, sandar ke kiri ke,
itu bukan cara Nabi ketika makan. Kerana itu salah satu daripada sikap orang-orang yang sombong di zaman itu. Dan menjilat jari ni bukan tengah makan, selepas makan. Iza akala, apabila selesai makan. Dan Anas bin Malik, Ka'ab bin Malik. Kemudian hadis Ka'ab bin Malik pula. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'i tsalati wa yal'aquhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan ketiga jari beliau dan menjilatnya. Menjilat tiga jari. Jadi kita jilatlah ujung jari selepas kita makan untuk kita amalkan hadis, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau makan dengan sudu, makan dengan chopstick macam Cina, yang tu kita tak lepas dah nak jilat jari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aitu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawa ataupun dihidangkan kurma kepadanya. Saya melihat beliau makan dalam keadaan fara'aitu ya'kulu wa huwa muq'in. Muq'in ni duduk iqa'. Duduk iqa' macam mana? Duduk kita namakan duduk bersila lah. Iqa' salah satunya yajsa ala ilyatayh mustawfizan ghairu mutamakkin nasiban saqai. Ala aqibai saqai wa faqidan. Nabi duduk, duduk berkurang duduk bersila ataupun duduk dengan betis ditegakkan. Angkat sebelah kaki. Itu salah satu daripada duduk. Cara duduk makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain kita lihat yang tidak disebut dalam Tirmizi, dalam Syama'il Tirmizi ini, dalam Sunan Sa'id bin Mansur ada menyatakan bahawa kana ya'kulu bi khamsin. Nabi pun pernah makan dengan 5 jari. Dalam syarah Mawahib Laduniyah Imam Bajuri dia sebut macam mana kita nak gabungkan dua hadis tadi. Hadis yang menyatakan Nabi makan dengan 3 jari dan Nabi makan dengan 5 jari. Imam Bajuri kata kita nak faham dua hadis ini dengan bikhtilafil ahwal, dengan berbeza masa. Mana berbeza masa? Ada ketikanya Nabi makan dengan 3 jari, ada ketikanya dengan 5 jari. Itu salah satu daripada tafsiran ulama. Ada sebahagian ulama mentafsirkannya alal ma'i'. 3 jari dengan makanan yang kering. Roti kering. Kalau macam kita makan biskut, makan yang kering. 5 jari alal ma'i'. 5 jari ni makanan yang basah. Makanan yang basah. Makan agar-agar ke apa ke dengan 5 jari. Kalau 3 jari tak boleh. Tak boleh kita nak kaut kuah dan seumpamanya. Dengan 5 jari kita boleh cedok dan seumpamanya. Itu keadaan Nabi ketika makan. Dan Imam Bajuri dia buat kesimpulan wa mahallul iktisari ala thalathi in kafat wa illa zida 'alaiha biqadril hajah. Maknanya kalau dah memadai 3, cukup 3. Memadai 3 kalau cukup. Nak makan buah kurma, tak perlu sampai 5 jari. Nak makan buah kurma, buah anggur, memadai 3 ulas jari saja. Kalau 2 mungkin takut jatuh, 3 ni kemas sikit. Memadai 3. Tapi kalau benda yang besar, durian 3 ulas jari tak berapa nak sedap lagi makan.
Durian ni sedap pegang 15 jari. Biqadaril hajah. Maknanya boleh ditambah dengan qadar hajat. Tambah daripada 3 jadi 5 lah. Kalau nak ambil witir, nak ambil sunat witir, sunat dengan bilangan ganjil lebih pada 5, nak buat mana? Jari ada 5 saja. Dan makan dengan sudu, Imam Bajuri juga sebut, waqad tawarra'a ba'du salafi 'anil akli bil mala'iqi li kaunil waridi innama huwal aklu bil asabi'. Ada ulama waraknya sampai tak nak makan dengan sudu kerana yang warid daripada Nabi makan dengan menggunakan tangan. Jadi dia tak salah, tak menghukum berdosa, tak menghukum haram, tapi warak aja. Warak ni ambil jalan yang terbaik. Terbaik. Benda yang tak berdosa pun dia tak buat. Kenapa? Kerana biar apa yang dia buat tu betul-betul menepati sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang confirm makan dengan tangan. Dia makan dengan tangan. Orang nak makan sudu, dia biarlah dulu. Biarlah dulu. Dia tak sanggup nak makan dengan sudu untuk diri dia kerana apa? Kerana dia nak mengamalkan sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warak. Sebab itulah warak ni satu keadaan yang memang dituntut. Tapi nak warak dalam semua sudut memang agak sukar. Dan warak dia bukan bererti kita mengharamkan diri kita daripada perkara yang halal. Tak. Kita pilih yang terbaik. Itu salah satu daripada sifat orang yang warak. Ada benda yang halal tapi ada benda yang lebih baik. Itu warak. Warak tak buat itu, warak tak buat ini. Orang tanya halal, dosa ke? Ada. Dia tetap tidak mengharamkan perbuatan tersebut, tapi untuk diri dia tak buat. Dia tak buat kerana Nabi tak pernah buat. Itu satu benda yang sangat baik. Yang salahnya, dia tak buat, tapi dia cepat menghukum haram. Bila Nabi tak buat, Nabi tak pernah makan dengan sudu. Sudu haram. Nabi tak pernah makan dengan chopstick haram. Itu tidak sepatutnya. Bahkan kita tak jumpa lagi lah orang yang terlalu keras seumpama itu. Tapi Imam Bajuri disebut ada ulama yang warak sampai tak nak makan dengan menggunakan sudu. Bahkan kalau kita tengok dalam keadaan kita sekarang ni, ada kadang-kadang program-program yang kita kena tengok keadaan. Makan dengan sudu ke makan dengan tangan. Contoh kalau katakan, kenduri-kenduri semua orang makan dengan tangan. Kenduri kahwin di kampung-kampung, orang makan dengan tangan. Kita nak buat action, minta sudu. Minta sudu itu mungkin menggambarkan kita sombong. Kita sombong makan dengan sudu. Sebab itulah hukum dia berubah daripada satu keadaan dengan satu keadaan. Orang makan dengan tangan belaka, kita minta sudu dengan tuan rumah. Tak ada sudu ke? Saya tak makan dengan tangan. Padahal duduk rumah makan tangan juga. Ketika tu, kita makan dengan tangan. Mungkin makan dengan sudu ketika itu, minta sudu dengan tuan rumah ketika itu, boleh menimbulkan prasangka yang tak baik. Orang kata, orang lain makan dengan tangan, kita makan minta sudu dengan tuan rumah. Action sungguh. Kecuali ada sebab-sebab sakit dan seumpamanya, itu tak ada masalah lah. Dan begitulah juga sebaliknya. Makan di hotel. Dengan pembesar-pembesar, semua makan dengan sudu. Semua makan dengan sudu. Kita nak buat kampung sangat, nak buat warak, terlebih warak sangat, kita pun makan dengan tangan seorang. Dengan orang lain semua. 100% orang lain tolak kita seorang, makan dengan sudu belaka, kita makan dengan tangan. Biar itu pun dibimbangi juga. Bimbang macam mana? Bimbang konon-kononnya
tak nak makan dengan sudu kerana warak. Takut orang timbul perasaan dalam hati. Begitu. Biarlah aku nak tunjuk aku warak. Nak tunjuk aku simple je. Aku tak makan dengan sudu. Aku ni cara orang kampung. Aku ni. Bimbang timbul perkara macam tu. Sebab itulah lebih baik kita, kalau orang semua makan dengan sudu, kita makan dengan sudu. Tapi kalau separuh-separuh. Separuh makan dengan sudu, separuh makan dengan tu bebas lah. Sebab itulah suasana ni boleh kita tengok keadaan lah. Kemudian babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni bab panjang. Cuma bab kalau kita tengok dia sudut makan Nabi ni, Nabi dia agak mengajar kita makan dalam keadaan simple, tidak menyombong, sifat-sifat orang sombong kita kena jauhkan. Saya teringat pesanan Dr. Mustafa Bura. Dr. Mustafa Bura dia kata kita kalau datang ke satu-satu majlis, dia kata kita tahu siapa kita. Contohnya kita dijemput sebagai penceramah, dijemput sebagai orang yang berucap dalam majlis. Kalau kita dijemput sebagai orang yang berucap dalam majlis, memang tempat khas ada untuk kita. 3-4 orang berucap, kita dijemput sebagai VIP, duduk di hadapan untuk nak berucap. Maka dia kata, tidaklah menjadi dia kata yang sepatutnya orang yang dijemput begitu, bila datang ke majlis, dia tahu tempat dia di atas pentas, dia tak apa, dia terus pergi ke pentas. Tak patut dia kata, orang yang macam tu dia diiring naik ke pentas tapi dia buat berlakon warak. Berlakon warak macam mana? Dia duduk dengan orang ramai belakang. Kalau katakan majlis dalam masjid, dia duduk sama dengan orang sah-sah belakang tu, duduk di bawah. Sepatutnya dia terus naik. Kerana dia dijemput. Dia jadi tetamu ketika itu. Dia yang dijemput untuk berucap. Tak sepatutnya begitu. Begitulah juga ucapan. Kalau dah disediakan tempat ucapan di atas pentas, tiba-tiba dia nak buat warak dia, tak apalah saya nak berucap daripada bawah saja, tak payah naik ke pentas. Itu bukan warak, dia kata. Dr. Mustafa Bura dia kata bukan warak. Kerana itu dibimbangi seorang tu dia riak. Riak macam mana? Riak, dia tunjuk seolah-olah dia tu warak. Tunjuk seolah-olah dia tu tawaduk. Berlakon tawaduk adalah riak. Ini kenyataan, mafhum daripada kenyataan Dr. Buti. Dia kata sebab apa? Dia kata kalau kita sebagai tetamu yang dijemput untuk berucap, kita naik duduk atas pentas, biasa je. Orang pun tak cakap lebih, tak apa, tak jadi masalah. Tapi kalau kita tetamu, kita VIP, kita diminta berucap, sepatutnya kita duduk atas pentas. Tapi kita duduk di bawah, tak nak duduk di atas. Orang akan bercakap, dia tu, orang lain semua duduk atas pentas, dia tu duduk di bawah. Warak sungguh. Bimbang kita nak itu. Bimbang hati kita, suka orang puji. Puji macam mana? Puji dengan pujian menganggap kita warak. Sebab itulah lebih baik kita mengelak daripada riak ni. Macam kita kena fikirlah cara yang terbaik untuk mengelakkan daripada riak. Kita tahu kadang-kadang mengelak daripada riak, kita terus duduk atas pentas, terus naik atas pentas, tak ada orang jemput. Tu orang tak perasan. Bila kita jemputan khas, tokoh sekian, nama sekian, memang ada kursi dah di atas pentas, kita naik atas pentas,
Orang daripada jauh tak perasan, sudah ada atas pentas dah. Tapi kalau kita tahu tempat kita atas pentas, kita duduk di bawah dulu sehingga ada orang lain pula pergi jemput, eret kita bawa naik atas pentas. Tu nampak besar sangat. Sebab tu sikap-sikap yang seumpama tu nampak macam warak, nampak macam tawaduk, dibimbangi. Dibimbangi tindakan tu supaya nak penghormatan lebih daripada yang lain. Nampak macam tawaduk, nampak macam warak, nampak macam tak nak duduk atas pentas. Tapi bimbang duduk di bawah tu supaya orang angkat dia lebih. Oh, bagusnya dia duduk di belakang. Sampai orang lain heret dia bawa naik ke atas. Itu satu tindakan yang perlu kita fikirkan. Sebab itulah doktor Buruk dia kata, kalau tempat kita memang dah datang pentas, sampai ke majlis, kita nak bersalam dan orang bersalam lah. Lepas tu terus naik atas pentas. Tak payahlah nak berlakon-lakon duduk di bawah dulu. Terus atas pentas. Kalau itu tempat yang disediakan untuk kita. Itu yang disebut oleh Dr. Buruk. Cuma kalau majlis orang, tu lain. Kita, majlis tu ucapan orang lain. Kita tidak terlibat, tidak dijemput. Tapi kita berminat menghadiri majlis tersebut. Mungkin kita untuk nak istifadah ilmu dan seumpamanya. Kita minat nak hadir. Tu tak apa. Kita duduk haitsu yantahi bihil majlis. Di mana orang berada, kita duduk di belakang. Depan penuh, tak apa, duduk di belakang. Sebab majlis itu bukan majlis kita dan kita tidak terlibat dalam menguruskan majlis ataupun dalam menjayakan majlis itu. Kita hanya pendengar biasa. Itu tak jadi masalah kita duduk di belakang. Tapi yang kita bimbang, riak dengan dalam bentuk menzahirkan tawaduk. Kita nak tunjuk ke orang bahawa kita tawaduk. Itu salah satu daripada riak. Salah satu daripada riak. Dan itu salah satu bila dia riak, takabur, ujub, sum'ah. Yang ni dia berangkai di antara satu sama lain. Iaitu menghilangkan keikhlasan seseorang. Sebab tu dalam apa-apa pun, dalam bab makan ni pun, Nabi nak ajar kita agar kita mengelakkan diri daripada angkuh, sombong. Makan cara orang sombong dilarang oleh Nabi SAW. Jilat jari ni mungkin. Jilat ujung jari. Kalau orang kaya, orang sombong, lebihan jari macam tak cukup makanan. Mungkin dia anggap begitu. Orang jilat ujung jari ni macam tak cukup makanan. Tapi kita jilat ujung jari nak menggambarkan kita tidak sombong. Kita menghargai makanan walaupun ada saki baki di hujung jari. Itu salah satu daripada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kamu, ceritakanlah kepada orang. Di antaranya kita menghargai nikmat tersebut dengan kita tidak membuang walaupun sedikit pun. Mungkin itulah yang berkat kita tak tahu. Kemudian bab yang seterusnya kita tangguh pada kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Azmi. Jadi sekiranya ada pertanyaan kepada Al-Fadhil Ustaz, bolehlah sila kemukakan. Jikalau tak ada, insya-Allah kita akan tangguh majlis ke next session. Okey, kalau begitu saya anggap tak adalah soalan. Jadi alhamdulillah, jazakumullah taala kulla khair kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Azmi. Jadi insya-Allah kita akan bertemu kembali dalam sesi yang akan datang. Dan terima kasih semua kepada yang turut hadir pada malam ini. Jadi oleh itu kita tangguh dulu majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.